fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana masih bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang amat saya hormati semua, seperti yang umum seluruh rakyat Malaysia sudah tahu, pemerintahan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah akan tamat pada 30 Januari. Nah, saudara-saudara, baginda yang di-Pertuan Agong dalam titah ataupun dalam satu berita daripada Astro Awani bertitah, apa jaminan tukar Perdana Menteri kerajaan tiap tahun? Titah Al-Sultan Abdullah. Nah, saudara-saudara, di akhir-akhir pemerintahan yang di-Pertuan Agong pada 30 Januari dan pada 31 Januari, Sultan Johor akan menjadi yang di-Pertuan Agong ke-17. Ini titah Al-Sultan Abdullah. Tindakan menukar Perdana Menteri atau kerajaan sewenang-wenangnya tidak memberi sebarang jaminan kepada sebuah pentadbiran yang lebih baik. Titah Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Nah, saudara-saudara, seperti yang kita tahu, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 PMX, sebelum ini terdapat ada ura-ura ataupun kabar angin berkaitan dengan langkah ataupun gerakan untuk menjatuhkan kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nah, saudara-saudara, jika kita kaitkan Al-Sultan Abdullah yang di-Pertuan Agong yang bakal menamatkan pemerintahannya pada 30 Januari ini, mengeluarkan titah ini yang pasti menakutkan ramai musuh politik Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebelum ini kita mendengar langkah Dubai. Sebelum langkah Dubai pun kita sudah mendengar ada kononnya gerakan untuk jatuhkan kerajaan. Nah, bagi saya perkara itu tidak menjamin kepada pemerintahan yang baru itu akan lebih baik daripada pemerintahan hari ini. Yang di-Pertuan Agong berpandangan demikian selepas melalui pelbagai detik percaturan politik sepanjang 5 tahun pemerintahan baginda. Ya, orang kita sekarang pandai sangat, belajar tinggi sangat nak mencuba sistem itu, sistem ini. Saya fikir pertukaran kerajaan tidak menjamin anda apa-apa. Sama seperti menukar Perdana Menteri dan anggota kabinet setiap tahun, ia tidak menjamin apa-apa. Ini adalah pengalaman saya, dan saya harap apa yang saya katakan biarlah sekurang-kurangnya 4 atau 5 tahun sekiranya mahu mempersoalkan pentadbiran kerajaan. Not over 1 year, come on, not over 1 year, titah baginda. Malah Al-Sultan Abdullah berpandangan Perlembagaan Persekutuan telah menetapkan proses peralihan kerajaan seperti melalui pilihan raya. Malah beberapa negara Eropah pada hemat baginda perlu dijadikan teladan kepada Malaysia. Kita sudah ada proses demokrasi yang tertulis Perlembagaan Persekutuan. Kita adakan pilihan raya. Sekurang-kurangnya biarlah 4 hingga 5 tahun sesebuah kerajaan untuk memerintah. Nah, saudara-saudara, bagi saya titah yang di-Pertuan Agong ini perlu didalami ataupun difahami oleh 30 juta rakyat Malaysia. Bukannya menjadi penyokong ataupun pengundi yang tidak dapat berfikir secara rasional. Disebabkan kalau nak tukar kerajaan hari ini, apa jaminan yang kita dapat? Nah, tuan-tuan dan puan, bukanlah sekadar hanya setahun atau 2 kita nak tukar sewenang-wenangnya, kerana kita sudah perhati bukan saja di Malaysia, negara-negara di Eropah, tengoklah keadaan ekonomi mereka, titah baginda. Baginda berkongsi pengalaman pemerintahannya di dalam wawancara bersama beberapa media tempatan dan antarabangsa di Istana Negara.
Dalam temu bual itu, Al-Sultan Abdullah sempat berseloroh berkenaan ura-ura wujudnya langkah Dubai yang turut mengaitkan nama baginda. Sebab itu, kalau musim hujung tahun, musim tengkujuh, saya tak kemana-mana dari dulu. Sebab itu, tahun ini saya di sini, saya tidak ada di Dubai. Saya tidak ada di mana-mana sekalipun, tita Al-Sultan Abdullah. Bagi saya, ini perlu kita amati dengan lebih dalam. Nah, saudara-saudara, biarlah kita tunggu pada PRU 2027, pada tahun 2027, PRU ke-16, barulah tentukan nak tukar kerajaan. Nah, teman-teman, bagi saya ini satu berita baik untuk Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kepada musuh-musuh politik Datuk Seri Anwar Ibrahim yang cuba menggulingkan Anwar Ibrahim perlu mendengar titah baginda yang di Pertuan Agong. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan ini? Teruskan dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan juga subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Umum juga sudah mengetahui setakat ini 6 ahli parlimen daripada pembangkang ataupun daripada Bersatu Perikatan Nasional yang sudah sah mengisytiharkan sokongan terhadap kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. MP ke-6 itu baru-baru ini daripada MP Tanjung Karang Zulkifli Hanafi. Nah, sudah 6 MP yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, MP pembangkang, tuan-tuan dan puan-puan. Pada akhirnya banyak spekulasi yang dibuat. Apa yang Muhyiddin patut jawab selepas 6 MP Bersatu ini sudah mengisytiharkan sokongan terhadap kerajaan? Adakah Muhyiddin tidak mahu menjaga MP daripada Bersatu ini? Dan setakat ini ahli parlimen PAS belum ada yang menyatakan sokongan. Nah, timbullah spekulasi, adakah Muhyiddin tidak pandai memimpin Bersatu? Nah, bagaimana pula dengan kenyataan daripada veteran UMNO sebelum ini, yaitu Syahril, yang berkata PAS patut pimpin PN, bukan Bersatu. Nah, saudara-saudara, ini satu pengumuman Datuk Seri Anwar Ibrahim. Makin ramai MP pembangkang hilang percaya pada parti sendiri, kata Anwar. Wow, ini satu kejutan untuk kepimpinan pembangkang. Rasanya termasuk Tun Dr. Mahathir Mohamad yang kita dapat lihat memang memusuhi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim percaya lebih ramai ahli parlimen pembangkang akan menyokong kerajaan perpaduan kerana hilang keyakinan terhadap parti mereka apabila perubahan kerajaan yang dijanjikan tidak berlaku. Anwar berkata, mereka hanya dijanjikan dengan janji-janji palsu, dengan pelbagai langkah tebuk atap yang nyata tidak menjadi kenyataan dan memainkan persepsi negatif termasuk isu-isu perkauman. Mereka diberikan harapan, walaupun saya katakan atap ini bukan atap rumbia tetapi atap konkret. Mereka berpindah dari Dubai ke London dan mereka lupa atap konkret jauh lebih tebal. Dan apabila terhakis harapan, orang-orang ahli parlimen yang dijanjikan perubahan akan berlaku ini, seorang demi seorang akan meninggalkan parti mereka, katanya dalam ucapan peresmian penutupan di Konvensyen Kerajaan Perpaduan Perak di Ipoh. Nah, saudara-saudara, adakah dengan kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini sebagai Perdana Menteri membuatkan lebih ramai lagi ahli parlimen daripada pembangkang akan menyatakan sokongan terhadap kerajaan perpaduan? Turut hadir di timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi yang juga pengurus CPN di dalam beserta Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani yang juga pengurus CBN Perak, pengurus CPH Perak Datuk Seri Mujahid Yusof dan naib pengurus CDAP Ngakorming. Anwar yang juga pengurus CPH berkata, kestabilan kerajaan perpaduan termasuk gabungan dari Sabah dan Sarawak adalah kukuh dan pihak yang sentiasa cuba menggugatnya perlu menerima kenyataan gabungan itu akan kekal sehingga akhir penggal. Yang di Pertuan Agong pada malam tadi juga menasihatkan agar pimpinan politik memelihara perpaduan dan kepimpinan perlu menumpukan untuk memacu pertumbuhan dan biar bicara soal merancang setelah 5 tahun, yaitu akhir penggal.
Saya yakin juga Tuanku Sultan Johor yang akan menjadi agung akan mempertahankan pendirian yang sama, kata Presiden PKR itu. Nah, kita dapat lihat yang di Pertuan Agong Al Sultan Abdullah dan juga bakal yang di Pertuan Agong Sultan Johor, Baginda Sultan Johor. Juga seperti yang dinyatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim, menasihatkan agar pimpinan politik memelihara perpaduan dan kepimpinan perlu menumpukan untuk memacu pertumbuhan dan biar bicara soal merancang setelah 5 tahun yaitu akhir penggal. Bermakna yang di Pertuan Agong menyokong untuk kerajaan perpaduan yang ada hari ini untuk pemimpin hari ini meneruskan supaya semua ini untuk rakyat, kepentingannya untuk rakyat, bukannya ada kerengga-kerengga ataupun penyangak yang coba menjatuhkan kerajaan hanya demi menyelamatkan diri. Nah, saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe.